Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, tak ada acah je. Hari ni bagi peluang saya untuk acah-acah jadi seorang YouTuber. Okay. So minggu ni kita akan masuk topik baru, iaitu topik 6, kecurunan dan luas di bawah graf. Minggu lepas kita dah belajar topik ubahan kan, tapi macam ramai yang kurang faham topik ubahan tu. Tak tahulah kenapa. Sebab rasanya topik tu tak susah sangat. Tak apa, lepas ni saya akan buat balik satu video untuk explain secara keseluruhan, untuk explain balik semuanya. Okay. Susah topik 6, topik 5 ubahan tu Ataupun rasa susah sikit sebab maybe video yang saya buat hari tu tak nampak muka saya kan. So macam tak nampak ilham korang kan. Saya lah, tak nampak muka saya, tak boleh nak jawab lah. Tak ada agak raja acah ni. Okay. So hari ni masuk topik 6, kecurunan dan luas di bawah graf. Okay. Dalam bab ni korang akan belajar dua jenis graf. Graf yang pertama adalah graf jarak masa, ataupun singkatan dia nak mudah, JAMA, jarak masa. Dan graf yang kedua adalah graf laju masa, dan singkatan dia adalah lama, laju masa. Apa beza dia antara graf laju masa dan jarak masa? Kalau graf jarak masa, paksi Y jarak, paksi X masa. Kalau graf laju masa, paksi Y laju, paksi X dia masa. So beza dia dekat sini jarak, dekat sini laju. Itu saja beza dia. So hari ni nak belajar dua-dua ke? Tak. Hari ni kita belajar satu sahaja. Kita belajar graf JAMA, jarak masa. Laju masa tak nak belajar hari ni. Kita belajar minggu depan jarak masa. Kenapa saya tak nak ajar sekali? Sebab minggu lepas semacam ubahan, maybe sebab saya gabungkan banyak sangat ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan tercantum. So maybe korang pening banyak sangat kan. So minggu ni saya decide untuk minggu ni kita ajar satu-satu topik saja. Graf jarak masa, minggu depan baru kita masuk graf laju masa. Okay? Okay. Antara soalan yang famous dalam graf jarak masa, yang pertama adalah jarak. So yang ni kadang salin yang ni salin 4 ni antara soalan yang famous. Dia akan tanya jarak, dia akan tanya masa, dia akan tanya laju, dia akan tanya purata laju. Biasa yang ni memang selalu masuk. Okay. So kalau soalan tanya jarak, macam mana kita nak jawab? Dia tanya berapakah jarak? Bla 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 bla. Okay, contohnya tanya berapakah jarak A ke B. Okey, senang sahaja. Untuk jarak, kita nampak tak kat sini? Paksi Y dia ni adalah paksi jarak kan. Untuk jarak kan. So, nak cari jarak, tengok je paksi ni. Tengok je paksi ni. Contoh, berapakah jarak A ke B? So, tengoklah. 0, 10. So, jarak dia 10 meter. Yang kedua, so yang ni tak ada masalah senang saja. Yang kedua, dia akan tanya masa. Masa pun sama. Tengok graf saja, tak ada kira-kira. Sama macam jarak. Paksi X sama juga kan masa. So tengok kat sini saja. Contoh, berapakah masa yang diambil untuk A pergi ke B kan? So A nak ke B, nampak 0, 2. So 2 minit. Ni masa dalam minit contohlah. So 2 minit. Kalau daripada A nak ke C, daripada sini nak ke sini 4 minit. Daripada A nak pergi ke D, sini ke sini 6 minit. Habis tu kalau daripada B nak ke C, B nak ke C, kita tengok sini ke 4 minit? Tak. Kita tengok jarak ni masa dari sini hingga sini. Kalau sini, daripada sini ke sini 4 minit, daripada sini ke sini 2 minit. So gap antara ni 2 minit. So kat sini B nak pergi ke C pun 2 minit. Okay. So senang, tak ada masalah untuk jarak dengan masa. Sangat senang nak cari. Tengok graf je dapat jawapan. Untuk soalan yang ketiga, kalau dia minta laju. Okay. Laju, first kita kena tahu dulu laju kat mana dalam graf ni. Ini graf jarak masa. Mana laju dia? Laju dia adalah kecurunan dalam graf ni. Graf ni lah laju. Okay. So contoh kat sini kan, nampak laju dia menaik kan. So kat sini positif. Kat sini dia mendata. So kat sini dia tak ada kelajuan kat sini. So bukan tak ada kelajuan, dia kelajuan dia kosong. Sebab dia macam tak gerak. And then kat sini kelajuan dia negatif sebab dia menurun. Okay. And then kata kat sini, formula laju adalah jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa. Contohlah dia minta berapakah laju titik A nak pergi ke titik B. So tengoklah jarak dia berapa. Jarak dia 10. Masa dia 2 minit. Jadi 10 meter bahagi dengan 2 minit. Dapatlah laju. Ataupun okay, kalau tengok benda ni, kalau tengok graf ni, korang dah belajar graf ni masa form 2, ingat tak? Kalau tak silap saya lah, tak pun form 3, rasanya form 2.
Ini adalah tentang kecerunan. Macam mana nak cari kecerunan, apa tak? Ini kecerunan. So laju kat sini adalah kecerunan. Kecerunan dia sini adalah laju. Jadi macam mana nak cari kecerunan yang ni? Kita kalau dulu korang pakai formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Y tu apa? Y tu paksi Y. X tu apa? X tu paksi X. So katakanlah koordinat kat sini kan. Koordinat kat B adalah X dulu. X2 Y2. Dan koordinat kat A adalah X1 Y1. Jadi kat sini kalau nak cari kecerunan dia, kita pakai formula ni. Y2 tolak Y1 per dengan X2 ni. X2 tolak X1. So kalau kat sini X2, sini Y2 lah. Betul. Kalau sini X2, sini Y2. Kalau sini X1, sini Y1. Kalau sini X2, sini Y2. So kalau terbalik tak apa tak? Kalau buat Y1 tolak Y2, X1 tolak X2. Boleh? Tak ada masalah. Jawapan dia akan sama sahaja. Okey? Dan yang keempat, soalan yang paling famous, purata laju. Macam mana nak cari purata laju? Formula dia adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Ambil jarak total semua sekali. Ni jarak total semua sekali di sini. And then masa dia berapa. Tapi nanti kita akan buat contoh soalan. So jangan risau, okey? Kalau korang faham lagi. Ada soalan? Kalau ada pun korang tak boleh tanya sekarang sebab saya tak boleh jawab. Okey? Contoh soalan yang pertama. Graf jarak masa. Jarak masa di bawah menunjukkan perjalanan Amin dari bandar A ke bandar B dan kemudiannya pulang kembali ke bandar A. Maksudnya kita tahu dia daripada Amin ni dia daripada bandar A, dia nak pergi ke bandar B. Lepas tu dia patah balik ke bandar A. So dia ada dua perjalanan lah. Dia pergi ke bandar B, dia patah balik ke bandar A. Okey. Jadi tengok soalan yang pertama. Tengok sini dulu. Kat sini jarak, ini paksi jarak, ini paksi masa. So dia sebut, kita tentukan dulu kat mana bandar A, mana bandar B. Dia sebut Amin dari bandar A ke bandar B. So dia start dengan bandar A kan. So kat sini dia start dengan bandar A. Dia start dengan bandar A kat sini. Dia pergi ke bandar B. Dia pergi kat bandar B. Lepas tu dia lepak kat bandar B selama 2 hingga 4 2 jam. So kat sini still bandar B lagi lah. Dia pun patah balik ke bandar A. Nampak tak flow dia macam mana? Kenapa saya cakap kat sini dia lepak? Sebab daripada A nak ke B 100 km kan? 100 km. Okey, dekat sini dia bergerak tak jarak dia? Macam sini bergerak kan? Kat sini mesti 0 km kan? Okey, kat sini 0 km. So, kat sini maybe dah 10, 20, 30, 50 km sampailah 100 km kan? Tapi sini sampai sini still 100 km. So, maksudnya Amin dia tak berganjak daripada bandar B. Dia still duduk dalam bandar B. So, maksudnya dia lepak kat bandar B lah. Sebab tu dia tak ada kelajuan lah kat sini sebab dia tak gerak. Dia tak berubah pun. Okey. So kita masuk pada soalan yang pertama. Jarak bandar A ke bandar B. Macam contoh seperti kita tadi tu. Kalau diminta jarak, senang saja. Ada kira-kira ke? Tak perlu kira-kira sangat pun. Kita tengok graf je. Okey, jarak bandar A ke bandar B. Ini bandar A, ini bandar B. So berapa jarak dia? Tengok graf je dah dapat jawapan. So jawapan dia adalah 100 km. 100 km. Okey. Soalan yang kedua. Cari laju perjalanan. Typo tak apa lah. Okey, ini perjalanan Laju perjalanan dari bandar A ke bandar B. So dia nak laju daripada bandar A ke bandar B. So ingat balik formula laju. Formula laju adalah jarak bahagi masa. So berapa jarak dia? A nak ke B, jarak dia adalah 100 km. 100 km jarak dia. Masa yang diambil berapa? Masa dia 0 hingga 2. 2 apa? 2 jam. So masa dia 2 jam. Jadi laju dia adalah 100 km bahagi dengan 2 jam. 100 bagi 2 dapatlah 50 km per jam. Soalan seterusnya, soalan C.
Berapakah laju perjalanan dari bandar B ke bandar A? Okey, daripada bandar B ke bandar A. Nak ambil tak kat sini? Tak perlu lah, sebab kat sini dia rehat. Ini baru dia nak start balik. Daripada bandar B, dia baru nak gerak balik ke bandar A. So, daripada bandar B nak ke bandar A, berapa laju dia? Sama juga, laju formula dia adalah jarak bahagi masa. Berapa jarak bandar B ke bandar A? Jarak dia adalah 100 km. Dan masa dia dekat bandar B daripada jam 4 sampailah jam 8 kan. 4 jam 8 jam. So daripada sini 2 jam, 4 jam, 8 jam. Jadi berapa gap dia? 4 hingga 8. So 8 tolak 4 dapatlah 4. So perjalanan balik dia 4 jam. Perjalanan pergi 2 jam sebab cepat-cepat nak jumpa awak kan. Dah nak balik bawa dia elok je lah. Bawa 4 jam. Okey, jadi 100 km bahagikan 4 jam dapatlah 25 km. So korang kena faham jangan ambil 8 jam sebab kita nak daripada sini ke sini je. Daripada sini ke sini, so 8 tolak 4 lah. Ingat jangan ambil 8. Salah kalau ambil 8. Sebab 8 ni total perjalanan daripada A nak ke sini. Tak nak, kita nak daripada B ke A je. So jawapan dia adalah 20 km per jam. Okey. Soalan terakhir. Laju purata. Dia minta laju purata keseluruhan perjalanan. Berapakah laju dia pergi balik semua laju purata. So kena ingat formula laju purata. Laju purata sama juga dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Berapakah jumlah jarak dia? Kena ingat. Ami ni, dia daripada bandar A, dia pergi ke bandar B. Lepas tu dia patah balik. Okey. So dia nak pergi ke bandar B, berapa kilometer? 100 kilometer. B nak patah balik nak ke bandar A, berapa kilometer? 100 kilometer. Ini. Dia gerak ke bandar B 100 km, dia patah balik pun 100 km. So jumlah jarak yang dilalu 100 km tambah 100 km. Dapatlah 200 km. Bahagi dengan berapa jumlah masa dia? Daripada 0 hingga 8. So 8 jam. Masa yang diambil adalah 8 jam. Jadi 200 km bahagi dengan 8 jam dapatlah 25 km per jam. Ini adalah laju purata dia. Okay. So faham ke? Faham. Nampak tak bentuk dia? Dia akan tanya yang tu je. Biasa tanya jarak, laju purata. So untuk graf jarak masa ni memang sangat-sangatlah senang. So harap korang boleh faham. Okay. Minggu depan kita akan masuk graf laju masa. Okay. So sampai sini saja video kita kali ini. So harap korang boleh faham. Kalau tak faham boleh PM tepi. Okay. Bye bye semua. Assalamualaikum.